Good evening, everyone. My name is Vishnu Priya, and another trainer name is. My name is Nurina Zira. Welcome to our dress code compliance policy training, employee performance problem training to set you up for success at work. What we will talk about in this training is about introduction, topics cover, conclusion, and checking for understanding. Now it's about introduction. Introduce here the main concept that this training course is aiming to impart to the audience. Share how it will help them in their role and responsibility within the company. Now our trainer Nurin will explain about it. Okey, sesi latihan ini bertujuan untuk membiasakan semua pekerja dengan garis panduan dan jangkaan organisasi kami mengenai pakaian. So, melalui latihan ini, kami berusaha untuk memastikan persekitaran kerja yang profesional dan dihormati sambil menampung keutamaan individu dan kepelbagai bangsa. So, kami akan merangkumi standard kod pakaian tertentu, memberikan contoh visual dan terlibat dalam perbincangan interaktif untuk menjelaskan sebarang ketidakpastian. So, matlamat kami di sini adalah untuk memupuk kebersamaan, menggalakkan pematuhan dan mewujudkan tempat kerja di mana semua orang berasa selesa dan diberi kuasa sambil menegakkan imej profesional organisasi kami. So, terima kasih atas komitmen anda untuk menerima dasar kod pakaian kami. Kami meningkatkan budaya tempat kerja dan menyumbang kepada pasukan yang padu dan bekerjasama. Seterusnya. Okay, next is first topic. Further discuss the Okay, next is first topic. Further discuss the acceptable and unacceptable attire here. Unacceptable attire, formal business attire, and industry-specific standards. In unacceptable attire, casual wear, informal settings, overlay, revealing, or offensive clothing. Okey, bagi pakaian yang boleh diterima daripada syarikat kami menggalakkan pakaian seperti kemeja, pakaian bersesuaian, seluar slack dan kasut yang menutup. Okey, kesannya adalah untuk pakaian ini memancarkan profesional dan sesuai untuk mesyuarat pelanggan atau acara korporat dan mencerminkan imej yang dielap. So, untuk pihak khusus industri pula, untuk company kami adalah selahkan norma atau garis panduan industri khusus untuk peranan yang menutup pakaian khusus. Seperti diberitahu oleh pria tadi ialah kesannya akan memastikan keselamatan dan kebersihan dan pematuhan kepada peraturan khusus industri. So, seperti yang diberitahu, company kami adalah company Sogos Sauki Mid Valley, iaitu menjual barang dan produk brand yang berkualiti. So, kami sebagai HR ingin pekerja kami profesional dalam jual beli di syarikat kami. So, pakaian tidak diterima yang trainer pria bagi tahu tadi ialah pakaian casual yang dalam tetapan rasmi. Dia seperti tidak menggalakkan memakai seluar jeans, kemeja tee, kasut dalam sewaktu bekerja. So, pilihan pakaian ini boleh menjejaskan profesional dan menimbulkan kesan yang tidak profesional dalam jual beli di syarikat kami. So, pakaian terlalu mendedahkan atau menyinggung, iaitu larangan pakaian terlalu mendedahkan, ketat dan bawa slogan atau grafik yang tidak sesuai untuk syarikat kami. So, pakaian juga memberi impak kepada jual beli kami, iaitu brand-brand yang ternama seperti Guess, iaitu seperti handbag iaitu Guess, kalau kasut adalah Crocodile dan sebagainya. So, kami ingin meniti kejaminan kualiti pekerja kami sewaktu bekerja. So, seterusnya adalah ini contoh pakaian yang perlu dipakai oleh pekerja. Kalau lelaki dan perempuan sama saja, pakai seluar hitam, baju kemeja warna hitam, kasut bertutup dan tudung bagi wanita iaitu tudung bawal. Tudung bawal tu perlu masuk dalam baju supaya nampak kekemasan, dan lelaki pula rambut mesti kemas
supaya untuk menarik perhatian customer untuk membeli. So seterusnya. The second topic is discuss the compliance and consequences here. First, importance of compliance. Second, significance of adhering to the policy. Third, consequences of non-compliance. Fourth, reasoning behind disciplinary action. Last is maintaining professionalism and unity. Now, Trainer Nurin will explain about it. Terima kasih. Untuk kepentingan, so kita kena patuh dalam kod pakaian yang terdiri daripada asas yang menonjolkan profesional dan mengekalkan suasana kerja yang terbaik. So pematuhan dasar ini penting untuk memupuk rasa perpaduan di kalangan pekerja. So hanya mengenakan pakaian ini mencerminkan dedikasi, penghormatan terhadap organisasi dan komitmen untuk menunjukkan imej profesional yang baik. So, kepentingan mematuhi polisi ni pula adalah pakaian bukan sekadar satu set peraturan, tapi adalah komitmen terhadap profesional, menunjukkan rasa hormat terhadap organisasi dan rakan sekerja. So, pelanggan akan rasa selesa untuk membeli barangan kita. Dengan mematuhi garis panduan ini, pekerja secara aktif akan menyumbang untuk memupuk persekitaran kerja yang kondusif kepada produktiviti dan rasa hormat dan keterhukuman secara yang menyeluruh. So, akibat kalau jika pekerja itu tidak mematuhi, pelanggan akan beberapa kali susah untuk dekat dengan kita punya pekerja. So, pekerja akan rasa down dan tidak dapat pelbagai komitmen yang tinggi. So, lagi satu adalah pelanggaran awal mungkin mengakibatkan amaran lisan daripada pihak HR dan sesi kaunseling yang bertujuan untuk memahami isu dan memberikan bimbingan. Walau bagaimanapun, pengabaian dasar yang berterusan boleh membawa kepada tindakan tata tertib yang progresif termasuk amaran bertulis, percubaan atau dalam kes yang teruk. So, pekerja itu boleh berhenti secara cepat kerana melanggar etika pemakaian di tempat kerja. So, di sebalik tindakan tata tertib tu, langkah-langkah tata tertib tidak bertujuan untuk menghukum, tetapi bertujuan untuk mengukuhkan kepentingan dasar dan kesannya terhadap profesional di tempat kerja. So, dapat menangani ketidakpatuhan, memastikan semua pekerja memahami graviti dasar dan peranannya. So, dalam mengekalkan standard yang profesional. So, jika pihak HR sebagai pihak HR, kita akan mengekalkan profesional dalam perpaduan. So, kami amat-amat menekankan kepentingan mematuhi dasar kod pakaian. So, adalah penting untuk mengekalkan profesional yang menyumbang kepada pesan kerja yang terbaik untuk pekerja. So, pekerja dapat menghapuskan gangguan dan menyemai rasa perpaduan di kalangan pekerja. So, tanpa mengira bangsa, agama, latar belakang, mereka dapat bekerja dengan secara aman. So, seterusnya. Okay, now conclusion. The conclusion of the dress code compliance policy training serves as an opportunity to solidify understanding, encourage commitment, foster a sense of ownership, and ensure employees live with a clear understanding of the policy's importance and their role in upholding it. Trainer Nurin can continue your explanation. Okay, thank you for Trainer Priya. So, kesimpulannya dari sini, kita pematuhan kepada dasar kod pakaian adalah penting untuk menegakkan sesuatu polisi dalam syarikat. So, penting kita sebagai pekerja perlu menonjolkan imej jenama yang positif. So, dan memupuk suasana yang tepat kepada harmoni. Kerja yang harmoni. So, dengan menyelahkan kepentingan pematuhan ini, pekerja akan dapat lebih jelas dan kepentingan yang dasar dan peranannya dalam mengekalkan budaya tempat kerja amat jelas dan mereka akan lebih bersemangat untuk bekerja. So, pemahaman ini menggalakkan pekerja untuk menyelaraskan tingkah laku dan mereka dapat menyumbang kepada persiapan kerja yang kondusif dan menghormati. So, saya sebagai HR di sini mengatakan bahawa kod etika pemakaian ini sangat-sangatlah penting dalam sebuah syarikat, iaitu syarikat seperti syarikat saya, Sogo, Sauki, Biveli. Kita menekankan pakaian yang sangat-sangat kemas dan sangat-sangat bersih supaya pelanggan rasa selesa untuk membeli
dan kita pun rasa selesa untuk menjual. So dengan pakaian yang sangat-sangat baik itu tersebut, setiap brand yang ada di Sogo ini dapat meningkatkan jualan dan kita Sogo pun mendapat keuntungan yang baik. So bila pakaian yang baik dan pakaian yang bersih, pakaian yang menutup aurat, semua itu akan memberi jaminan kepada syarikat dan brand-brand yang masuki ke dalam syarikat kita. So kita boleh meningkatkan lagi image dan pelanggan akan lebih memberikan rating yang tinggi kepada syarikat kami. Dan seterusnya. Okay, everyone. Now, checking for understanding. As an employee, you all, at the end of the training course, check the audience understanding of the topics discussed. So, kepada pekerja-pekerja yang menjalani training pada hari ini, iaitu di Google Meet ni, boleh tak saya tahu anda semua faham atau tidak? Boleh berikan Faham. your answer? Faham. Ya. Faham. Faham ya semua? Faham. Okey. Terima kasih. Seterusnya. Thank you for listening. You have answered the quizzes we provided after we ending the Google Meet. Klik the link yang Disediakan. disediakan. Sekejap ya. Quizzes tu. Mana? Okay. Okey, nanti boleh jawab soalan ni dekat quiz ni. So nanti kita boleh tahu ada faham ke tak latihan yang kami beri ini. Boleh tunggu beberapa minit sekejap . Okey, terima kasih kerana menjawab. Terima kasih kepada pekerja-pekerja yang menjalani training. Terima kasih semua. Sama-sama.